Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi ahli yang terkuasa masjid ataupun surau Al-Amin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di alam nyata dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 11 hari bulan 11 2023 kita dapat teruskan agenda program yang dianjur oleh surau Al-Amin, iaitulah program majlis ilmu untuk memberi kepahaman, kesedaran dan memantapkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang hari ini iaitulah tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT anugerahkan kepada kita Rasul yang mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ketua bagi segala Nabi dan bagi segala Rasul. Dan Allah anugerahkan kepada Nabi SAW suatu keistimewaan jawatan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada umatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu dalam diri Nabi SAW itu iaitulah contoh akhlak yang baik. Bagaimana kita nak contoh kalau kita tak tahu? Bagaimana kita nak ikut kalau kita tak kenal? Maka kata di para ulama, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak kenal kalau tak belajar? Buku tentang Nabi pun tak ada, cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada. Habis macam mana kita mau kenal? Macam mana kita mau tahu kalau semua itu tidak menjadi agenda, tidak menjadi pelajaran, tidak menjadi perkara yang patutnya kita kena ingat? Maka para jemaah sekalian, itulah yang kita perlu belajar, yang kita perlu tahu, yang kita perlu ingat bahawa setiap pelajaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu kewajipan bagi kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi tak mungkin kita kenal kalau kita tak belajar. Macam mana kita nak kenal? Kita kena belajar, kita kena ikut, kita kena tahu apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi alhamdulillah, tajuk yang diberi sangat menarik. Bagi anak, tajuk yang kita bincang ini sangat menarik. Sebab apa menarik? Sebab kita nak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal baginda dengan sifat dia, dengan akhlaknya, dan juga dengan perkara yang sepatutnya kita belajar. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah ada beberapa isu yang akan ana kemukakan dalam tajuk yang kita akan bincang ini biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Maka yang pertama, kita semua sudah pasti nak berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali yang tuan-tuan kena ingat, yang kita kena tahu, iaitulah apakah yang dikatakan akhlak. Jadi para ulama duk bincang akhlak ni boleh kita belajar,
boleh kita buat-buat, atau akhlak itu diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ulama dia bincang dua perkara. Dia kata akhlak Nabi SAW atau akhlak siapa saja, Allah Ta'ala dipanggil anugerah ataupun usaha. Kalau kita kata anugerah, tak boleh buat apa. Mana kalau orang tu akhlak dia tak baik, jadi buruk seumur hidup lah dia. Kita kata ini satu kepincangan yang berbahaya kepada kita para jemaah sekalian kalau kita buat tuduhan sedemikian. Kita kata akhlak ni hanya Allah Ta'ala yang beri. Jadi kalau akhlak kita baik, baiklah kita. Kalau akhlak orang tu tak baik daripada awal lagi, mana buruklah seumur hidup dia, kita mengatakan ini satu tuduhan yang agak berat. Baik. Kalau kita kata akhlak itu boleh diusahakan, maka itu para ulama mengatakan akhlak itu boleh diusahakan, maka kita mengatakan wajib atas kita usaha, wajib ke atas kita kena ikut. Sebab apa? Sebab tak mungkin kita berakhlak tanpa mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena belajar, kena ikut dan kena tengok. Yang pertama kita kena usaha, kena berusaha untuk mendapat akhlak yang mulia. Sama ada dengan latihan. Yang pertama sekali kita kena belajar, kemudian kita kena berlatih supaya dapat akhlak yang mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, dia kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya kita kena berlatih menjadi orang yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala dia tahu hamba dia ni ada orang yang pemurah secara semula jadi. Kalau ada duit dia akan sedekah, dia akan bantu orang, dia akan tolong orang. Tapi ada di kalangan manusia bakhil sehingga dipaksa. Macam mana dipaksa? Dipaksa supaya bersedekah, iaitulah melalui zakat. Kalau mu tak sedekah, kamu berdosa. Berat tak berat itu? Beratlah. Tak sedekah, mu berdosa. Tak sedekah, kamu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil zakat. Maka mudah-mudahan dengan kita keluar zakat, akhirnya kita pun terasa seronok, bahagia, sukanya kita. Bila kita suka, apabila kita boleh apa? Bila kita boleh buat, boleh bantu orang, boleh tolong orang, kita akan rasa bahagia. Akhir sekali daripada buat zakat yang wajib, jadi sedekah infak. Kemudian Nabi kata apa? Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa dia cuba nak baikkan jiwa dia, baikkan nafsu dia, baikkan dirinya, nescaya Allah Ta'ala akan baikkan dia. Maknanya kita kena usaha. Aku ni setengah orang ni tak, dia lebih bangga dengan akhlak buruk dia. Kalau kita kata awak ni sabar sikit, tak boleh, sebab saya dilahirkan panah baran. Saya nak kata apa? Walau panah baran, kita yang memanaskan. Kalau kita tahu dah kita jenis panas, jangan duduk pergi tempat panas. Jangan duduk makan makanan yang boleh memanaskan. Jangan cari kawan-kawan yang suka panaskan, cari kawan-kawan yang suka boleh menyejukkan. Itu dia panggil usaha. Kemudian itu di antara hadis yang jadi keluar oleh Bukhari, Nabi kata apa? Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa dia rasa dia ni tidak minta dengan Allah Ta'ala supaya dia ni sifat tidak bakhil, sifat suka sedekah, maka ini akan jadi perkara yang baik. Mana usaha tu kena ada. Macam kita belajar sekarang, bila kita tegur sahabat-sahabat kita ni, dia suka makan tangan kiri. Bila kita tegur dia, saudara, Nabi suruh makan tangan kanan. Spontan dia jawab, saya kidal. Orang kidal ni guna tangan kiri. Tapi kalau dia usaha, boleh tak boleh dengan tangan kanan? Boleh je. Maka kita mengatakan tak sudut kidah-kidah lah. Memang orang kidah ni guna tangan kiri, tapi dia kata saya kalau makan dengan tangan kanan, kalau makan dengan sudu kiri, campurlah sudu tu.
ataupun kita berlatih supaya kita boleh buat. Ada seorang zaman Nabi SAW, dia makan tangan kiri. Nabi kata, saudara makan kok kanan. Dia kata, la astati'. Dia kata la astati' tu sepatutnya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, sebagai seorang sahabat, bila dia dengar Nabi kata, terus dia spontan kata, saya ikut, dia boleh makan. Tapi oleh kerana dia jawab dengan suasana yang tidak baik, jawab kata orang dengan perasaan sombong, saya tak mampu, tak boleh buat, maka tangan dia kanan dia tak boleh angkat. Itu dengan Nabi SAW lah. Maknanya disebab dia sombong, maka Nabi kata mastata', mu tak boleh angkat dah tanganmu. Jadi dia pun tak boleh angkat. Banyak sebenarnya kita ni, kata orang ini ilmu motivasi. Dia kata kalau kita nak berubah, bila kita nak berubah, kita kena ubah kita dulu. Kita kena ada niat nak berubah. Itu yang paling utama sekali, kena niat nak berubah. Tapi kalau kata awak berubah lah, dia kata tak boleh. Dia jawab dia tak boleh, dia tak akan boleh. Bila jawab tak boleh, dia tak akan boleh lagi. Sebab apa? Sebab memang dia tak bersedia nak ubah. Kita kata ini cukup berbahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila orang tegur, orang nasihat, kita terima nasihat. Paling tidak katalah terima kasih kerana mengingatkan saya, terima kasih kerana betul. Kita mari solat contohnya, sah tak betul, orang tegur kita, ikut ni, mari kita duduk depan. Jadi kita dengan sifat tawaduk, kita menerima apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. insya-Allah kita akan berubah sikit demi sikit. Kalau kita nak tengok zaman Nabi SAW, orang yang di antara orang, kalau kita nak kata orang hero lah, orang hero senang. Kalau saya kata Gedebel, dia kata Ustaz Kecek Kelantan pula. Nah, orang Gedebel. Siapa dia orang Gedebel zaman Nabi SAW? Sayyidina Umar. Umar ni tak ada lah orang takut dengan dia. Sehingga di awal Islam, Nabi kita berdoa, ya Allah, berilah kekuatan kepada Islam di antara salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia Umar? Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal tu bukan nama dia tu, nama dia Amr bin Hisham. Allah Ta'ala pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rezeki dia nak jadi sahabat yang besar, nak jadi orang yang hebat, maka Umar bin Khattab yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Umar daripada watak yang garang, watak yang orang panggil backing, bengis, akhir sekali para ulama mengatakan di pipi Sayyidina Umar ada kesan lorong air mata, tangisan dia setiap malam pada Allah Azza wa Jalla. Mana daripada seorang yang dulunya ganas, seorang yang dulu yang begitu garang kata orang, tapi kepada seorang abid yang matanya mengalir sentiasa kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita kata aku tak boleh, hati dah keras. Ini orang sombong, ya orang tak boleh berubah. Jadi ahli motivasi kata, tuan-tuan tanda, orang yang tak mau berubah ataupun tak boleh berubah, tiga kategori manusia. Yang pertama, orang mati. Orang mati boleh berubah? Tak boleh lah, sebab dia sudah mati. Nak berubah macam mana mati? Tak boleh berubah. Yang kedua, orang yang jahil rasa dia pandai. Ni kalau kita tegur, dia celek mata kita pula. Awak ni pandai nak tegur aku. Siapa awak? Dia bagi siapa awak sudah. Itu dia. Dia jahil, tak pandai, tapi bila kita tegur, dia bukan nak terima kasih, dia marah kita. Siapa awak? Sama masalah. Yang ketiga, orang yang pandai, yang dia rasa dia sudah sempurna. Ini pun satu masalah. Orang yang pandai dia rasa dia sempurna, ini juga orang yang bermasalah, iaitulah orang yang tak boleh ditegur. Jadi dua tiga orang tak boleh. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita cuba belajar ubah suasana, sebab itulah suasana orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tunjuk akhlak yang mulia, sehingga sahabat-sahabat kata Nabi ni dia tengok orang. Ada orang bakhil, orang yang masuk Islam kerana nak benda. Nabi kata beri kambing, sampai dia kata dia beri kepada aku orang yang tak takut kepapaan. Banyak Nabi kita beri.
Saya dengan orang Madinah tengok Nabi beri banyak, dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila jumpa dengan orang Mekah, dia terlupa kita orang Madinah. Mana ada pemuda-pemuda bercakap sedemikian. Baik, yang kedua, mukhalatatu ashabil khuluqil hasan. Kita nak ikut cara, nak tukar akhlak kita kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik, dengan kita bercampur dengan orang yang punya akhlak yang baik. Kita kena bercampur dengan orang yang baik. Saya ni bahasa jenis ganah ni, saya ni bahasa jenis garang ni. Tapi bila kita duduk dengan orang yang baik-baik, kita duduk tengok akhlak dia, duduk tengok watak dia baik, akhir sekali insya-Allah kita juga akan berwatak baik. Malu aku ni. Kita bercakap bertepik-tepik, sahabat kita ni bercakap lembut ya. Akhir sekali rasa malu tak? Aku ni malu sama orang ni. Apa bercakap macam ni? Jadi secara automatik insya-Allah taala kita akan jadi orang yang baik, orang yang akan berakhlak baik. Sebab apa? Sebab kita tahu kita punya perangai telah berubah dengan sebab kita bercampur dengan orang yang baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, tuan-tuan kena ingat ni. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mu'minu alladhi yukhalitun nas. Orang mukmin yang bercampur dengan orang. Campur dengan orang. Kita campur dengan orang baik, insya-Allah kita akan dapat tempias orang baik. Tuan-tuan ingat ke tidak analogi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Bau wangi tak wangi kita? Wangi. Kalau hidup kawan dengan orang jual benda yang tak wangi, sampai kita, bau apa awak ni? Nabi kata wa nafiqul khair, orang yang duk tiup api tukar besi. Jadi api, percikan api pun sama ada bau ataupun hangus kita punya baju. Maknanya penting sangat-sangat kita bersahabat dengan orang yang baik-baik. Kita hari ini alhamdulillah, sahabat-sahabat kita orang masjid. Dia panggil orang masjid, geng masjid. Maka kita duduk dengan orang masjid. Kalau kita lambat ke masjid, dia akan tanya kenapa. Sehari ke belakang ni kami tengok tuan ni nampak macam slow dia datang masjid. Malu tak? Berasa tak pasal malu kita? Aku ni pengurusi masjid sendiri tegur ni. Tak, kena pergi awal ke masjid ni, tak boleh main-main. Kita mengatakan itu di antara yang sepatutnya kita kena belajar bercampur dengan orang baik-baik insya-Allah. Dan tuan-tuan kena ingat dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu bahawa orang yang baik, ahli masjid ni, kita bukan hanya berkawan dengan manusia, malaikat kawan dengan kita. Kita bukan hanya berkawan dengan manusia, malaikat juga sekali dengan kita. Cuma malaikat ni dia termasuk dalam rukun iman. Apa makna rukun iman? Kenapa malaikat masuk dalam rukun iman? Sebab apa? Sebab tak nampak. Tapi oleh kerana Nabi kata dia ada dekat sekali dengan kita, kita kena yakin dan percaya bahawa malaikat tu ada ke tak ada? Ada. Ni kena kata ada malaikat, ada. Mana kau tahu? Rasulullah bagi tahu. Kalau tuan-tuan cari hari ni payah nak tengok malaikat dekat mana, dekat tiang ke dekat mana. Tapi dia ada. Maka kita kata kalau kita duduk dengan orang baik, bila kita duduk dalam suasana yang baik, Allah SWT akan beri kepada kita kebaikan. Baiklah, kita bercampur dengan manusia yang tidak baik. Nabi kata apa? Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas fayu'zunahu. Kita bercampur dengan orang yang tak baik, kemudian orang ni menyakiti kita. Allah, orang tak baik macam-macam, mulut dia pun leza, perangai dia pun tak baik. Tapi kita kena sabar. Sebab apa kita kena sabar? Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW ketika berdakwah, dia duduk dengan Abu Bakar, Umar ke dia pergi tempat orang ramai. Nabi kita pergi tempat orang ramai. Musim haji, dia pergi jumpa ke jemaah haji. Puak-puak kafir ni dia panggil cyber tropa ke sekarang ni. Jenis bahasa jenis bawa keluar cerita-cerita yang nak menjatuhkan orang. Cyber ketua Quraisy, dia duduk setiap pintu masuk Mekah. Di mana pintu masuk Mekah, dia tunggu situ. Dia kata apa? Awak pergi Mekah hati-hati ya. Hati-hati ya. Ada pemuda di Mekah tu tak betul. Sewe dia punya pemikiran.
Jadi orang ni bila terlalu kuat sangat tekanan, orang mula cari, siapa kat Muhammad ni yang orang kata dia ni tak baik? Oh, kau nak kenal Muhammad ya? Itu dia. Dia orang tunjuk pada Nabi SAW, pergi jumpa dengan Nabi, akhlak yang mulia, percakapan yang baik, tak adalah yang menunjukkan dia ni terancak akal sebagaimana yang dituduh oleh orang kafir ni. Orang kafir ni 3 yang tuduhan dia. Nabi sihir, dia kata ahli sihir, orang gila, majnun, ataupun orang yang tidak betul, orang yang apa ni, tinggal keturunan. Jadi kita kata kalau gila bukan macam ni bercakap, kalau ahli sihir bukan macam ni juga. Jadi akhirnya dengan sebab diayah, orang pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jumpa yang baik, akhirnya mereka ikut. Maka Nabi kata kalau kita bercampur dengan orang ni menyakiti kita, lebih baik afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas, lebih baik daripada orang mukmin yang tak bercampur dengan orang. Dia baik seorang dia ya, pergi masjid dekat tiang seorang, tak bercakap dengan orang. Dia pergi tengok orang buat nakal pun dia tak tegur, apa saja orang buat pun dia diam. Kita mengatakan ini orang yang tidak baik. Dia baik untuk dia tapi tidak baik untuk orang ramai. Maka para jemaah sekalian, kita nak jadi baik, kita kena bercampur, bergaul dengan orang yang punya akhlak yang baik. InsyaAllah dengan kita duduk dengan orang ni akan dapatlah seperti yang Nabi kita sebut tadi, orang mukmin yang baik berkawan dengan dia seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tak beli pun ada minyak wangi pada kita. Kita kadang-kadang tak sempat nak pergi nak pakai minyak wangi dah. Lalu dekat masjid nak gitu, lalu ke kedai minyak atar, boleh tanya tu, oh atar ni sedap ke? Automatik dia akan sembuh minyak atar tu. Jadi kita pakai minyak wangi, kita pergi masjid gitu. Tak sempat nak beli lagi sebab kita nak lalu je. Jadi kita kata itu di antara kelebihan yang dia beri. Yang ketiga, tanda ni, yang ketiga para jemaah sekalian, iaitu kita banyak al-luju' ilallah bid-du'a. Kita banyak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Di antara doa, saya akan bagi 1-2 doa lah, tapi kalau tuan-tuan boleh hafal doa ni, besarlah pahala dianya insya-Allah. Di antaranya doa yang kita baca pada ni di awal solat, orang panggil doa iftitah. Doa iftitah. Di antara doa yang kita baca, Allah, cuba kata aku, kalau kita tak ingat pun sekarang tuan-tuan dah baca malam ni, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjuklah kepada kami akhlak yang baik. Tak ada siapa yang boleh tunjuk pada kami akhlak yang baik ni kecuali dengan kuasa-Mu ya Allah. Kita ulang doa ni, baca Allahumma hdil ahsan akhlaq fa innahu la yahdi li ahsana illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'a illa anta. Ya Allah, jauhkan aku daripada akhlak yang buruk, kerana tak ada siapa yang mampu mengubah keburukan akhlak aku ni kecuali Engkau. Jadi tuan-tuan boleh baca, ambil bacaan ni dalam kitab kita Perisai Muslim. Perisai Muslim ni kalau tuan nak yang free, kita ni kalau tanya free, semua nak free lah ke tak? Coba ambil tengok dalam web www.dartaibah.com, tengok kat bawah tu ditulis kitab Perisai Muslim PDF. Tekan situ, ambil letak dalam grup keluarga kita, dalam grup anak-beranak kita, dalam grup masjid, dalam grup apa saja pun, supaya kitab ini dapat. Dan di antara doanya dia ajar, iaitulah di awal solat kita, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang baik, kerana tak ada siapa boleh beri kepada aku akhlak yang baik kecuali Allah Azza wa Jalla. Wasrif anni sayyi'aha, ya Allah, jauhkan aku daripada akhlak yang buruk, tak ada siapa yang boleh tukar akhlak aku ini kecuali dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapa dia ingat? Boleh ingat dah? Dia kata baru nak cari kitab. Macam mana mau ingat? Yang boleh tulis tu tolong tulis di ruang komen kita, ruang komen, tulis hadis ni. Hadis minta akhlak yang mulia, kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itu satu doa. Kita ambil 2-3 doa cukup lah kan. Banyak-banyak kan takut tak ingat pula. Yang kedua,
Hadis ni sahih. Yang kedua, hadis Allahumma, coba kata, inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Hak ni kalau kena hak ni, hafal hak ni kita kata banyak dalam pahala kita nya. Cuba kata Allah sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kalau kita terjemah doa ni rasa menarik. Tuan-tuan yang tak boleh baca Arab, tulis ikut Melayu. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada munkaratil akhlak. Munkaratil akhlak mana? Akhlak yang buruk. Apa dia akhlak yang buruk ni? Semua benda, penyakit-penyakit hati yang terkandung dalam hati kita ni, dendam, sakit hati kepada orang, apa lagi, benci kepada orang mukmin, minta Allah hilang. Itu dari sudut hubungan kita dengan manusia. Dari sudut hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita minta daripada akhlak yang buruk. Apa dia? Riak, takabur, sum'ah, nak suruh orang puji kita sentiasa. Ini dipanggil al-ujub, bangga diri. Itu semua penyakit-penyakit akhlak. Jadi sama ada penyakit akhlak kita dengan orang, hasad, dendam, benci pada orang, ataupun penyakit akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita minta Allah Ta'ala hilangkan. Yang kedua, wal a'mal, kita minta Allah Ta'ala hilangkan kemungkaran, benda tak baik dalam amalan kita, yang zahirnya atau yang batin. Yang zahir, kena pada orang, merompok harta orang, mengata kepada orang, ataupun buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, termasuklah mencuri, merompok, bunuh orang. Itu semua tu dipanggil munkaratil a'mal, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang tidak baik. Yang ketiga, munkaratil ahwa, iaitulah daripada kemungkaran ikut hawa nafsu yang cukup berbahaya. Jadi hawa nafsu kita ni, dia nak suruh kita ni buat benda yang tak baik ya. Nak suruh kita tinggalkan segala arahan Allah Azza wa Jalla, supaya kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara perkara yang kita kena selesaikan di atas dunia. Satu lagi yang kita minta, yang ni ramai juga orang berminat, wal adwa. Adwa ni ambil daripada perkataan adwa, mana segala jenis penyakit yang berbahaya atas dunia ini. Tuan-tuan kata penyakit apa yang kita takut hari ni? Penyakit kanser, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan semua kita kata, kita niat bila kita sebut, aku minta berlindung dengan ya Allah daripada akhlak yang buruk, perbuatan yang tidak baik, hawa nafsu yang mengajak kepada buat benda mungkar, dan juga segala jenis penyakit-penyakit kronik yang ada atas dunia ini. Hadis ini rawahu Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi alhamdulillah, maknanya cara yang ketiga, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita, dan juga jangan lupa doa untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita doa ke tidak? Kena doa. Ibu bapa bila berdoa pada anak, jangan duk kira nak 5A 10A je. Kita duk nampak hak tu ya. Kita kena doa juga Allah Ta'ala lindungi daripada keburukan akhlak. Akhlak yang paling buruk sekali, akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah derhaka kepada Allah. Ya Allah, lindungi anakku daripada tak solat, daripada terjebak dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyeleweng daripada sunnah. Jadi kita doakan. Jadi kita jangan lupa para jemaah sekalian, itulah dipanggil keburukan akhlak yang sangat berbahaya, akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dua doa. Kemudian yang lain-lain tu banyak lagi, tuan-tuan boleh ambil lah. Ataupun ketika kita berpindah kepada cara yang keempat. Cara yang keempat untuk kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita ikut gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cara yang keempat iaitulah kita sentiasa kena ingat akhlak Nabi. Ingat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap Nabi dengan Allah. Nabi jaga segala amalan ibadat yang wajib dia jaga. Yang sunat Nabi buat ke tidak sangat kuat. Sehingga Nabi kita solat malam sampai bengkak kaki. Kita ini tak sedap bengkak-bengkak lah. Nabi kata sebaik-baik amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hamba dia, iaitulah kita amal sikit tapi berterusan. Hari ini contohnya kita kata yang paling mudah ni, zikir yang kita bagi ni, nama dia zikir 4 kalimah. Apa nama zikir? Zikir 4 kalimah. Cuba tuan-tuan baca zikir ni, ingat kita ingat. Kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? Siapa dia tak ingat? Nah, jadi gaya Nabi, kerja dia, mulut dia basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Aisyah kata kana Nabi sallallahu yazkurullah ala kulli ahyan. Kerja dia sebut nama Allah. Dia berzikir, dia istighfar. Tadi kita sebut tentang Nabi kita istighfar, taubat. Di antara istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibn Umar, Nabi duduk sekali dengan kita, aku duk hitung istighfar dia sampai 100 kali. Dia tak berdosa. Jadi kita ingat, oh, Nabi istighfar, Nabi solat sunat, Nabi puasa sunat. Takkan aku tak nak buat? Satu, kita teringat pula akhlak Nabi dengan keluarga. Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang paling baik akhlak dia dengan keluarga dia. Para jemaah sekalian, kita akhlak kita dengan anak-anak, dengan isteri, baik ke tak baik? Allah, ramai orang perempuan kata suami dia ni baik dengan kawan, backing dengan keluarga. Jadi juga lah gitu. Oh, kalau isteri ajak pergi makan ke kat luar, marah selalu. Oh lah, pasal malah masak. Malah masak. Tapi kalau member ajak, tak apa, saya yang sponsor malam ni. Padahal dia tak banyak mana duit, tapi nak tunjuk ni. Jadi kita kata akhlak kita dengan keluarga macam mana. Nabi SAW ajaib lah kalau zaman kita ni, kalau orang buat macam ni tak. Kata dalam kitab, kana yakhsifu na'lahu, tali kasut dia putus, dia yang sambung. Wa yarqa'u thawbahu, baju dia cari, Nabi kita yang jahit. Kita hari ni suami, tuan-tuan jawab betul-betul, pegang jarum pandai ke tak pandai? Pandai. Boleh jahit? Bisa ni. Setengah orang nak pegang jarum betul balik, dia kata apa, nak jahit baju tak? Marah ke bini pula. Nabi kita dia buat sendiri. Kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi, dia buat kerja rumah. Kita ni kalau suami bawa ke air pergi jemur luar rumah, jiran-jiran cakap selalu, ni pasal jenis queen control dia ni. Tak, jemur ke air pun suami. Kita tak tahu itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan akhlak untuk bibik kita yang buat. Jadi kita buat, kita ikut apa yang dia buat. Nabi kita sifat dia tawaduk. Kita tengoklah mana-mana ulama atas dunia ni pun semua boleh kata ke semuanya tawaduk belaka. Sebab mengikut akhlak Nabi SAW. Kita tawaduk, tak sedut sombong. Kadang-kadang kita ni rasa besar, rasa sombong, rasa kita hebat, yang menyebabkan kita terlupa. Kata orang, lupa diri, lupa daratan. Itu bahaya. Baik, jadi di antara cara kita nak ikut Nabi, kita kena sentiasa ingat kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ingat akhlak macam mana? Bacalah buku-buku tentang akhlak yang mudah-mudah. Ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Sunnahmu Amalanku. Sunnahmu Amalanku ni buku kecil tapi kita cuba kumpul hadis-hadis tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Ada sebuah buku lagi yang menarik, dia tulis Al-Yawmun Nabawi, sehari dalam hidup Nabi. Cuba tu baca buku ni, daripada Nabi SAW bangun pagi tidur, kemudian bermula dengan solat subuh, lepas subuh dia buat apa, duha, sampai ke malam. Dia panggil Al-Yawmun Nabawi, bahasa Arab, tapi kita usahakan terjemahan dia, huraian dia. Maka ketika itu kita akan jumpa
bagaimana simple, bagaimana senangnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kelima, tuan-tuan, yang kelima, at-tawasi bi husnil khuluq. Kita kena sentiasa ingat, mengingati, berpesan, berwasiat supaya kita ni jadi baik. Tuan-tuan kena ingat, apa hikmah setiap minggu khatib kena naik mimbar? Apa hikmah? Salah satu daripada rukun khutbah, ittaqullah, naklah kamu takut kepada Allah, bertakwa. Kalau tak baca ni, khutbah dia tak jadi. Tak pada dengan bahasa Melayu, khatib kena kata ku Arab, ittaqullah. Itu dia panggil wasiat dengan takwa. Maka kita kena sentiasa tawasi, pesan memesan. Ni majlis kita malam ni, contohnya pihak masjid kata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang bila tengok tajuk ni, dia terkejut. Habis dah bulan Maulud. Dia ingat akhlak Nabi ni bila Maulud ya kena bincang. Lepas pada bulan Maulud tak boleh bincang. Kita kata sepanjang tahun, sepanjang hidup kita kena pesan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun kait. Contohnya kita nak ajar anak kita makan. Nak ajar anak makan, anak makan dengan tangan kanan, makan baca bismillah, makan makanan yang depan dulu. Sebab apa? Sebab ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak apabila dia buat benda ni, dia jumpa kawan dia pula, tengok kawan tak baca bismillah, Nabi marah, Nabi suruh. Jadi kita nak kaitkan semua perbuatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatizah, para penceramah pun jangan lupa, setiap kali kita nak sebut benda-benda yang akhlak yang baik, mulai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang kita terlupa duk sebut nama ulama tu, ulama ni tak tersebut langsung daripada Nabi. Kita kata kenapa kita nak menjauhkan masyarakat daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Wal Asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Al-haq, yang benar itu yang datang daripada Allah, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama tadabbur kata, kalau kita nak tunjuk hak Allah, nak ajar hak Nabi, kita akan disakiti oleh orang, maka watawasau bis sabri, kamu juga kena sabar dengan, kena apa ni, berpesan dengan kesabaran. Maknanya sabarlah. Bila kita nak ajak benda baik, orang akan marah. Cuma berbeza di antara kemarahan manusia, kita ajak benda baik, dengan kita larang benda mungkar. Ajak benda baik, orang kurang marah, betul tak? Cuma dia perli, alah, ingat dia warak sangat, itu tak tahan. Tapi kalau larang benda mungkar, orang akan marah. Sebab benda mungkar tu benda yang disokong oleh syaitan. Semua benda yang disokong oleh syaitan, kalau kita larang, maknanya kita pula akan jadi mangsa kepada orang yang melarangnya itu. Maka para jemaah sekalian, sentiasa kita ulang kaji, sebab Nabi kita sebut al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin ni cermin kepada mukmin lain. Kita cermin kepada kawan, kawan kita cermin kepada kita. Jadi kita nak tengok akhlak kita, tanya kawan, macam mana saya punya perwatakan? Mana kita masing-masing nasihat menasihati. Tapi jangan pula jangan tanya kerana nak belanja, siapa dia jawab balik, dah malam ni saya belanja, itu pengampu nama dia. Manusia ni mengampu lebih bahaya daripada manusia lain. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin menjadi cermin pada kawan dia. Jadi masing-masing kita tengok, kita tak betul, kawan tegur, kawan tak betul, kita tegur. Tapi kena belajarlah ilmu ni. Sekarang ni kalau ampu, ramai orang suka. Kalau tegur, I'm friends lah. Walaupun kita PM dia, hantar WhatsApp khas, bukan dalam grup sama seorang cakap, pun masih lagi dikira mengganggu ketenteraman dia, dikira mengacau dia. Jadi kita kata para jemaah sekalian, janganlah kita buat benda-benda yang menyusahkan kita sendiri. Jadi orang mengampu ni tak ada kefaedah dengan mengampu, maka kita kena jangan jadi pengampu. Baik, kita berpindah pada perkara yang keenam. Yang keenam, untuk mengikut akhlak Nabi SAW, iaitulah kita kena sabar
tahan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik dengan cara usaha. Tadi saya sebut di awal tadi, Nabi kata waman yasbir yusabbirhullah. Siapa dia belajar nak jadi orang sabar, insya-Allah Tuhan akan beri sifat itu. Ramai orang ni dia kata dia dulu begini sikap-sikap dia, lama-lama bila dia ingat, lebih-lebih lagi kita dah berumur dah ni, tua-tua dah kita ni nak pencen dah, ataupun yang sudah naik taraf pencen, yang saya namakan orang pencen dengan kumpulan RTM dia panggil. Ingat dah kumpulan RTM ni? Kumpulan apa? Tahu belakang dah. Kumpulan RTM dia panggil, kumpulan rehat tunggu mati. Kumpulan RTM ni nak marah-marah buat apa lagi? Jadi kita belajar ilmu sabar. Kita pun dah tua, nanti anak dah besar. Kalau duk asyik duk marah ya, akhir kali anak pun lari. Orang tua ni nampak apa ni gedebel sangat, ikut dah. Kau duk seorang lah, tak payah orang pergi-pergi. Kita. Nabi kata wa man yasbir yusabbirhullah. Siapa dia belajar untuk sabar, Allah beri kepada dia sabar, insya-Allah. Jangan kata wa ma utiya ahadun min ata'in khairum min wa ausa' min as-sabri. Tak ada siapa yang Allah Taala beri anugerah kepada seorang itu lebih baik daripada dia berinya sifat sabar. Maka sabar ini terbagi kepada tiga. Sabar ada tiga kategori. Sabar yang pertama yang kita nak, iaitulah sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah Taala. Kita nak buat benda baik ni kena sabar. Kalau tidak, tak jadi. Sabar yang kedua, meninggalkan maksiat. Sabar yang kedua, tinggal maksiat. Nak tinggal maksiat ni bukan senang lah. Bagi anak kawan-kawan kita yang ikut kuliah, yang suka mari masjid, tapi satu benda yang dia tak boleh boikot. Hari ni musim boikot sehari dua ni. Saya tak namakan syarikat mana kita kena boikot, sebab nampak ada pro kontra. Bila kita kata boikot syarikat ni, jangan makan roti dia, ada pula orang tunjuk budak-budak yang kerja dia kena berhenti, kena cuti, dia pun tak banyak mana beri ke Yahudi. Jadi susah kita nak. Ada syarikat yang betul-betul tak ada faedah, ramai ulama kata haram. Syarikat ni pergi kepada syarikat orang kafir, Yahudi ke Kristian ke apa benda, nama dia rokok. Tak ada pula kempen boikot rokok ni. Kan ada juga. Dia kata ustaz, kita boikot ni benda halal. Rokok ni bagi haram, tak payah boikot dah. Memang sepatut dia boikot daripada awal lagi. Tak payah dia boikot lah rokok dia. Yang kata nak boikot ni syarikat halal, ada lagu halal, ada lagu halal dah, baru kita boikot ni. Rokok ni mana ada. Saya pernah tanya pakcik-pakcik isap rokok, kata pakcik, waktu nak cucuh rokok ni sempat ke Allahumma barik lana fi ma razaqtana? Ada. Kata orang tak baca ustaz. Nah, betul-betul lah. Jadi kalau nak merokok ni kena tangan kiri, jangan tangan kanan, sebab dia standard dengan nak pergi ke tandas dengan kaki kiri. Jadi orang nak merokok tu jangan lupa, satu jangan baca doa, yang kedua guna tangan kiri, jangan tangan kanan. Dia kata mana berat macam ni, sebab kita nak belajar. Dia kata di antara yang payah kita nak sabar meninggalkan maksiat. Payah. Yang ketiga, sabar di atas musibah. Yang ni kita terpaksa kena sabar. Kalau tidak, kita kehilangan dua kelebihan. Orang kena bermusibah atas dunia, kalau dia sabar, dia boleh pahala. Kalau tak sabar, dia kerugian dia. Hak dunia pun rugi, sebab barang dia dah rusak, dah hilang. Akhirat rugi pula, sebab pahala dia tak ada. Jadi jangan rugi dua kali. Kata orang, biar rugi sekali, barang kita rugi, tapi pahala kita tak rugi, insya-Allah. Baik, kita tak dia dah. Bila azan ni kena pelaju dah. Yang ketujuh, ma'rifatu makanatil khuluq bil Islam. Kita kena belajar ilmu kelebihan orang yang berakhlak dalam Islam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatal qa'imis shaim. Orang mukmin akan mencapai dengan akhlak yang baik darjat orang yang berpuasa siang, solat pada tahajud pada waktu malam. Dengan sebab akhlak dia baik, Allah Taala angkat darjat dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Jadi kalau kita berakhlak baik, maka darjat kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab itu. Kan itu kita kena niat. Sekarang ni nak pergi berjihad tak boleh.
Ni ada orang hantar video, saya nak kata tak betul, nampak ramai hantar tu, mana betul macam betul. Ramai ada orang kena tangkap kerana berdoa untuk Palestin. Kena tangkap, kena tahan di pejabat polis di tempat tertentu. Kita sebut nama lah, tuan-tuan tengok dah video tu. Orang Arab pun kena, Melayu pun kena. Nak berdoa pun tak boleh sama kita sekarang, bukan main-main. Jadi kerana itulah kita para jemaah sekalian, apabila orang ini berakhlak dengan akhlak yang baik, maka kita kena sabar, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT dengan niat yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kerajaan mengisytiharkan jihad dengan Zionis di Palestin, di Yahudi di Palestin, aku nak pergi. Berani kata berani kita doa. Kalau dua kali doa, bini mari pegas lalu, bang, jangan lagi, rugi kita. Nabi kata apa? Siapa dia berniat nak berjihad, betul-betul dia niat ikhlas. Kalau ada jihad, buka pintu jihad, aku pergi. Ballaghahu Allahu manazil syuhada. Allah Ta'ala akan sampaikan darjah orang mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Sama juga bila kita niat, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang baik, kita usahakan nak jadi orang baik, sebab kebaikan itu besar pahala. Tapi kita dapatlah, kita kata daripada perangai kita buruk dulu 80% dah turun jadi 60, jadi alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Yang ke-8, ini yang perlu kita belajar dalam buku saya tadi. Kita kata sunnahmu amalanku, kita kena iltizam ibadat-ibadat kita ni bermula daripada wuduk sampai ke solat dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi kata mudah ya, dia kata man tatahhara fi baitihi, siapa dia berwuduk di rumah dia. Wuduk mana? Di rumah dia. Kemudian dia keluar ke masjid nak pergi solat, dia berjalan, sambil berjalan tu dia zikir kepada Allah Ta'ala. Mari masjid, masuk dalam masjid, kalau belum azan dia solat tahiyatul masjid, kalau dah azan kita solat qabliyah. Kemudian dia duduk di saf depan, duduk di saf awal. Apa jadi tuan-tuan para jemaah sekalian? Allah Ta'ala tulis pahala daripada dia keluar rumah sampai balik ke rumah, pahala solat. Ni tuan-tuan yang mari tadi, pukul berapa keluar rumah dia? Kurang pukul 7 lagi dah. Mungkin 6.30 dah mari dah. Ambil uduk masa tu, alhamdulillah. Nak balik sampai rumah mungkin pukul 9.30. Maknanya kita sudah ada 3 jam pahala solat. Tapi kalau tak ikut sunnah Nabi ni, tak ikut spek yang diajar oleh Nabi, rugi. Ambil kat masjid lah, air banyak, sudah. Sambil berjalan tu kena sebatang lagi. Ini kuat batang malam ni. Kena sebatang lagi contohnya. Rugi banyak. Boleh pahala solat jemaah, tapi kita tak meraih pahala yang maksima yang telah diperuntukkan oleh Nabi SAW. Rugi tuan-tuan. Maka kita kena belajar ibadat kita ikut yang sunnah Nabi. Daripada ambil wuduk lagi dia ajar. Cara-cara ambil wuduk kita belajar. Jangan pula kita bila kata ulang kaji solat wuduk Nabi, habis dia jawab balik, masjid ni apa lo punya perangai? Yang aku ambil wuduk ni tak ikut Nabi ke? Tak. Ya ambil wuduk sambil bercakap, komo-komo pun tidak, masuk air dalam hidung tak ada, jadi basuh kepala sapu gitu ya. Jadi kita kata kita nak ulang kaji supaya ada kesempurnaan dalam ibadat kita. Ini menarik. Ini para jemaah sekalian. Baiklah. Yang ke-9, iaitulah kita kena bercampur dengan orang. Kita kena jangan bimbang kepada orang. Kalau kita orang masjid, kita bercampur dengan ahli qaryah kita. Kita boleh buat NGO, badan kebajikan masjid. Sama ada bantuan makanan kita beri, bantuan nasihat kita beri, bahagian bimbingan kita beri. Dia kata ustaz, masjid kita ni semua ada, bimbingan kita ada. Tapi awak bimbing kat mana? Bimbing kat masjid lah. Tapi kita kena tengok di alam nyata, alam realiti sekarang, orang yang mari masjid, yang tak mari masjid dalam qaryah kita ni, lain pada hari Jumaat, mana ramai? Ustaz kalau cakap macam tu payahlah kita nak jawab. Jawabnya ramai yang tak pergi masjid, maka badan dakwah kita ni kena turun pergi cari orang. Dia kata takkan nak jadi dakwah tabligh pula. Kita tak suruh jadi tabligh, kita suruh sampaikan kepada ahli qaryah kita. Sebagaimana kita sampaikan bantuan kita sampai juga maklumat, ilmu, apa saja yang kita boleh sampaikan, itu yang sepatutnya. Jadi kita kena bercampur dengan orang, mana dia panggil turun padang.
istilah bahasa kata-kata turun padang. Jadi kita kena turun padang. Nabi kita SAW dia tunggu orang nak dakwah, dia pergi. Nabi kita tengah berjalan, ada pak cik panggil, Nabi berhenti jawab. Orang tua perempuan panggil, Nabi kita layan. Apa saja orang nak jumpa boleh. Bahkan kadang-kadang Nabi tengah berjalan, badui mari pegang tali unta. Pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar kepada saya. Nabi kita ajar. Sudah Nabi ajar, Nabi kata da'in naqa, lepas tali. Maknanya simpelnya dia, tapi dia panggil turun padang. Yang ke-10 cukuplah. Yang ke-10 kita kena ikut beberapa contoh, dia panggil namazij, contoh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting. Selain daripada kita belajar tadi, di antara akhlak Nabi yang bersifat tawaduk. Di antara doa yang Nabi kita ajar, tuan-tuan kalau nak ikut doa ni ikut, kalau tak mau ikut jangan ikut, sebab bunyi agak menakutkan. Coba kata Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan aku ni miskin. Ramai orang tak si doa ni. Kita nak kaya, maaf miskin pula. Miskin di sini bukan makna miskin papa kedana. Miskin di sini ulama hadis kata dengan makna tawaduk. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin wa amitni miskinan. Hidup aku dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat bersama orang miskin. Miskin di sini dengan makna tawaduk, bukan makna nak papa kedana. Nabi tak suruh. Dia bahkan Nabi kita minta berlindung pula daripada auzubillah minal kufri wal faqri. Aku minta berlindung daripada kufur dan daripada fakir. Tiba-tiba ayat ni suruh jadi miskin. Lah, miskin di sini dengan makna miskin akhlak, miskin tingkah laku. Jadi mana kita nak minta hidup dalam keadaan miskin, yakni kita miskin kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan makna tawaduk. Sifat tawaduk ni lah kalau kita ada, biarlah kita berada. Tapi biarlah kita berpada-padalah. Jangan pula berjalan esok lain macamnya Pak Cik Haji tu jalan tunduk ya. Sebab apa? Tawaduk. Kita tawaduk dalam hati, tuan-tuan. Sifat kita tu. Kalau cakap tunduk saja berjalan tapi hati duk sombong, duk tunggu orang lain ya, tak jadi juga. Yang kedua, tanda sifat al-adl, kita kena bersifat adil dalam semua perkara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sangat adil dari membahagi harta, dan kita sekarang ini mungkin adil dalam pembahagian tapi kurang adil dalam penilaian. Kita nak nilai orang yang kita sayang, kita up naik dia. Oh, dia ni lah orang ni wali besar, walaupun dia ajar ajaran yang pelik-pelik, wali juga. Jadi orang yang kita tak suka, jatuhlah, walaupun kawan ni mari duk baca hadis, baca Quran, tak jadi. Yang ni berlaku adil. Yang ketiga, kita kena belajar dari sudut Nabi kita sallallahu karam, bersifat pemurah. Murah sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mari minta apa bagi belaka. Jadi anda tengok masyarakat kita ni alhamdulillah pemurah. Kalau kita buat iklan nak beli nak buat bina masjid 1 juta nak, sekejap ya orang pakat bagi. Sebab itulah hari ni ramai orang buka tahfiz lah, buka tempat pusat-pusat NGO. Sebelum bagi tu siasat dulu tengok, tapi ada sungguh ke tidak. Kau banner ya ada setengah tu banner ya ada, tempat mengaji belum ada lagi. Hati-hati. Sekarang ni skamer banyak duduk ambil peluang-peluang di antara pemurahnya masyarakat kita. Alhamdulillah, saya tengok bila keluar isu Palestin, kita kata jazahumullahu khairah. Masyarakat kita ni bagi je sumbangan. Buka je tabung untuk Palestin bagi. Cuma kita bimbang pula NGO yang tanya yang ambil tu berapa peratus awak ambil. Ni kena tanya khabar je. NGO awak ni berapa peratus ambil? Untuk pengurusan berapa? 30%. Pengurus siapa 30%? Sekali up kita punya musim ni, orang boleh berjuta-juta duit. Kalau boleh 100 ribu, 30% dah boleh berapa puluh ribu dia? 30 ribu, banyak 30 ribu. Kalau bagi tahu pada kita, saya nak ambil 30 ringgit duit awak 100, tak bagi tak? Bagi tak bagi? Tak bagi. Jadi kena ada NGO kena jujur. Jangan ambil kesempatan daripada kemurahan masyarakat kita. Dan alhamdulillah bagi kita murah. Masyarakat kita pemurah. Apa saja nak buat jadi belaka. Tapi kemurahan kita tu letak pada tempat, kalau tidak kita rugilah, peluangnya ada tapi kita letak di tempat lain. Satu lagi sifat yang kita kena ambil, dia panggil sifat al-afu, sifat suka memaafkan. Allah Ta'ala ajar kepada kita, Nabi ajar doa di malam Lailatul Qadar, malam akhir Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Ta'ala sifat pemaaf. Kita nak suruh Allah maaf kepada kita, tapi kita tak maaf kepada orang, itu jadi pelik.
Aku nak Allah maaf. Tapi kalau orang salah dengan kita, aku ingat sampai akan mati. Ini di antara perkara yang pelik. Oh, aku dia tu buat aku ni benda tak baik, aku ingat sampai mati. Dalam Islam yang diajar, kita lupakan kebaikan yang kita buat pada orang. Tulis kaedah ni, kita kena lupa kebaikan yang kita buat pada orang, dan kita jangan lupa keburukan yang kita buat pada orang. Jelas apa dia maksud? Bila kita baik pada orang, lupa. Kalau tidak, kita asyik duduk mengungkit je. Aku tolong banyaklah dia ni, tapi macam tak terima kasih je. Itu dia panggil bahaya. Tapi kalau kita buat tak baik pada orang, kita lupa. Awak dulu cakap saya gini-gini. Tak ada. Jadi kita lupakan kebaikan kita, tapi jangan lupa keburukan yang kita buat pada orang, supaya kita sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, dan jangan lupa kebaikan orang kepada kita. Ini kita mudah lupa orang, kita lupa hak kita. Alhamdulillah, kata pendakwah, tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 cara, 10 tip, 10 adab bagaimana kita nak meraih akhlak Nabi SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, pengkuliahnya, pendengarnya, dan para penganjurnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.